Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ini Allah telah memilih kita untuk menjadi tetamu di rumah Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah panjangkan umur, kita dapat masuk kepada tahun hijrah yang baru, dan kita dapat teruskan amal ibadah kepada Allah pada tahun yang baru. Dan alhamdulillah, Allah masih kekalkan kita semua dalam keadaan orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung tajuk berkaitan dengan mendoakan orang yang bersin dan tahan menguap. Ada dua perkara kita akan bincangkan, iaitu berkaitan dengan bersin dan menguap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam adalah merupakan agama yang sangat menitik beratkan kehidupan umatnya, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Hatta dalam bab berkaitan dengan bersin dan menguap pun Islam bincangkan, dan Islam akan mengajarkan kepada umatnya adab-adab bersin dan adab-adab menguap. Walaupun perkara itu nampak macam simple, mudah je, tak perlu ajar pun tak apa. Tapi Islam ni, nak kata Islam ni satu agama yang lengkap, agama yang sempurna. Walaupun perkara itu kecil, ia tetap diajarkan kepada umatnya dengan melaksanakan bagaimana cara yang betul, macam mana cara bersin yang betul. Alah ustaz, bersin je lah, bukan susah pun. Menguap je lah, nganga je lah mulut, menguap lah kejap lagi. Betul, tapi ada adab-adab dia. Yang itu yang Islam ajar tu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita akan cuba kongsikan beberapa adab berkaitan dengan bersin dan menguap.
Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tasa'uba. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Wa amma at-tasa'ubu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan." Maksudnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai menguap. Tuan-tuan, perkara pertama yang kita perlu tahu, Allah suka kepada bersin dan tidak menyukai menguap. Nanti saya akan sebut kenapa bersin itu disukai oleh Allah. Apa kebaikannya? Apa fakta-fakta berkaitan dengan bersin? Nanti saya akan kongsikan. Oleh itu, apabila seseorang daripada kalangan kamu bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka setiap Muslim lain yang mendengarnya hendaklah mengatakan kepadanya, Yarhamukallah. Nampak macam simple, tapi ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apabila seseorang itu bersin, hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah. Dan apabila orang lain mendengar perkataan itu dan dia dengar orang kawan dia bersin, maka hendaklah dia mendoakan Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kita bersin pun kawan doakan. Hebat Islam ni. Bersin pun kawan kita doakan. Sebab tu ada satu kisah, ada seorang Yahudi ni, dia nak dapat doa Nabi, dia bersin sebelah Rasulullah, semata-mata nak dapatkan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi dekat dengan Nabi, kemudian dia bersin sebelah Rasulullah. Nabi marah dia tak? Nabi tak marah. Nabi tak halau dia, Nabi tak marah dia. Bahkan Nabi doakan dia, Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan kepadamu hidayah. Nampak? Yahudi ni dia nak doa daripada Rasulullah, dia dekat dengan Nabi, dia bersin. Nampak macam kurang ajar, tapi kalau kita dapat orang macam tu, Nabi tak macam tu. Nabi doakan dia, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu, dan semoga Allah memperbaiki kehidupan kamu. Nabi doakan dia. Sebab tu apabila kita mendengar orang yang bersin, hendaklah kita mendoakan dia, Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu adab yang pertama. Adab yang pertama, apabila kita mendengar orang bersin dan kita bersin, kita ucap Alhamdulillah, dan mendengar orang bersin, kita doakan dia, Yarhamukallah. Itu yang pertama. Adab yang kedua yang disebut oleh baginda Nabi SAW adalah ketika mana hendak bersin, maka hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangan ataupun dengan kain. Adab yang kedua diajar oleh Nabi. Nak bersin, tutup mulut. Sekarang ni kita pakai mask, topeng, pelitup muka.
maka itu pun dah cukup memadai, bersin. Dah tutup dah tu. Kalau tutup guna tangan, sebaiknya basuh tangan. Lepas bersin, tutup dengan tangan. Kita tutup tangan ni, bersin, basuh tangan. Sebab apa? Tuan-tuan, antara fakta bersin, apabila kita bersin, kita akan melepaskan ataupun menyebarkan 100,000 kuman bakteria sekali virus. Sebab tu basuh. Jangan salam orang dulu, basuh dulu. Sebab tu Nabi galakkan untuk kita basuh, tutup dengan kain. Kalau ada kain, yang itu lagi bagus. Kalau guna tangan, boleh basuh lepas tu, basuh lepas bersin. Dan adab yang lain, dah tutup muka, dah tutup mulut, apabila nak bersin, jangan menghalakan kepada orang. Member ada sebelah ni, kita bersin dekat dia, pom, letup kat tu, tak payah, pandang sebelah lain yang tak ada orang. Kalau sebelah kiri tak ada orang, bersin belah kiri. Belah depan tak ada orang, bersin belah depan. Pandang bawah tak ada orang, bersin bawah. Yang itu lagi selamat. Sebab apa tuan-tuan? Fakta berkaitan bersin juga, bersin mampu bergerak sejauh 8 meter. Tuan-tuan bersin sekali, dia punya air liur tu 8 meter boleh pergi tu. Bukan calang-calang jauh dia. Jauh bersin tu boleh pergi 8 meter bersamaan dengan 4 biji kereta. Susun 4 biji kereta, bersin sekali, jauh macam tu. Itu kekuatan bersin. Kekuatan bersin. Dan bila dah bersin, dia akan mengeluarkan virus dan juga bakteria. Maka sebab itu kita jangan pandang orang. Bersin, jangan menghala dekat orang, tak boleh. Adabnya. Dan jangan menghala ke arah makanan, yang itu pun tak boleh. Depan ni ada KFC, dia pergi bersin dekat KFC tu, habis kuman KFC tu, habis kuman. Ada nasi, dia pergi bersin dekat nasi tu, habis nasi tu kena kuman. Tuan-tuan, itu adab dia. Lagi apa adab bersin? Jangan tinggikan suara. Yang ini susah nak buat ni. Susah betul nak buat. Orang kata kalau bersin tu biar puas hati. Puas hati tu macam mana? Biar meletup tu, pom. Tu baru sedap bersin. Tapi memang ada orang dia bersin, dia tak bunyi. Nampak macam tak syok dia bersin. Dia bersin tak bunyi. Kadang-kadang dia bunyi sikit je, cip. Dia bunyi cip. Kau buat apa tu? Bersin lah, sopannya. Setengah orang dia bersin, bunyi dia macam mercun, acom. Satu kampung dengar. Itu dia lah tu bersin tu, dah tahu dah. Jadi tuan-tuan, adab dia, jangan tinggikan suara. Habis tu ustaz, dah memang macam tu cara saya bersin, cover lah sikit. Tutup mulut. Tu cara dia, cover. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang mana disebut dalam satu kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim. Orang-orang jahiliah dahulu, orang jahiliah, zaman jahiliah dulu, jika mereka mendengar bersin daripada orang yang mereka sukai, mereka akan doakan semoga panjang umur dan awet muda. Kalau dia tengok, oh ni siapa ni yang bersin, oh dia orang bagus, aku suka dia, maka dia doakan semoga dia panjang umur.
Tapi bila orang yang bersin tu orang yang dia tak suka, maka dia kan kata apa? Semoga engkau akan sakit dan batuk selamanya. Macam tu. Semoga kau akan batuk dan sakit lepas ni. Sebab apa? Sebab dia tak suka orang tu. Dan menurut pandangan ataupun amalan jahiliah dulu, apabila mereka mendengar bersin yang boleh membawa kepada sial, kepada kesialan dia, maka dia doakan semoga tak kena pada aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang jahiliah ni kata apa? Dia kata orang yang bersin dengan kuat, lagi kuat bersin dia, lagi kuat sial dia. Ni amalan jahiliah dululah. Jadi tuan-tuan tak payahlah terasa. Yang bersin kuat tu jangan terasa, biasa je tu, normal. Tapi tolong cover sikit. Itu je. Kalau menurut amalan jahiliah, lagi kuat bersin, lagi besar sial dia. Macam tu. Jadi tuan-tuan, adab Islam ajar apa? Bila datang je Islam, dia datang mengajarkan tentang adab-adab. Maka dia buang kepercayaan ni, Islam buang kepercayaan seperti ini, dan Islam mengubah adab-adab bersin. Bersin dengan suara yang perlahan dan sebagainya. Ada juga satu kisah ni. Ada seorang raja ni, dia borak dengan kawan dia. Waktu dia borak-borak dengan kawan di sebelah ni, tiba-tiba kawan dia bersin dengan kuat. Dia tengah borak dengan raja, dia pergi bersin. Raja ni pun terkejut. Dan raja ni kata apa? Aku murka kepada kau. Sampai macam tu. Sebab bersin je dia kena murka. Sebab dia punya bersin tu kuat gila. Sampai raja pun terkejut. Aku murka kat kau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka lelaki ni pun dia cuba untuk mempertahankan dirinya. Dia kata apa? Demi Allah, wahai raja, sesungguhnya aku bukan sengaja. Memang aku bersin macam tu. Memang saya bersin kuat. Nak buat macam mana? Maka raja ni tak percaya. Kalau betul kau bersin kuat, kau bawakan saksi. Bawa pada aku saksi dan bukti. Maka dia pun bawa kawan dia. Maka kawan dia pun cerita, wahai raja, memang betul dia bersin kuat. Ada satu ketika tu, dia cerita, kawan dia ni cerita, ada satu ketika tu waktu dia ni bersin, dia bersin sampai tercabut gigi geraham dia. Bukan gigi palsu, memang gigi betul dia, tercabut. Nak kata kuatnya dia punya bersin tu. Akhirnya raja memaafkan dia. Jadi tuan-tuan, itu antara kisah yang disebutkan dalam kitab tersebut oleh Ibnul Qayyim. Nak kata apa dekat situ? Antara adab yang Islam ajarkan kepada kita berkaitan dengan bersin adalah hendaklah kita perlahankan suara. Kalau tak boleh perlahankan, tutuplah mulut. Sekurang-kurangnya dia boleh cover sikit. Dia tak adalah meletup macam bom. Dia boleh cover sikit. Tu je. Tapi yang bersin perlahan tu, syukur alhamdulillah. Dia memang bersin perlahan, dia tak bunyi tu bagus. Jadi tuan-tuan, itu antara beberapa perkara berkaitan dengan bersin, adab-adab. Lagi apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan bersin? Bersin ni tuan-tuan, faktanya menurut kajian sains, orang yang bersin dia tak boleh tutup, tak boleh buka mulut, buka mulut pula, buka mata. Waktu bersin, mata mesti tutup. Cuba tuan-tuan buat. Jarang orang bersin mata dia terbuka. Jarang. Bukan jarang, memang tak ada. Memang tak ada. Kalau bersin mata terbuka tu, lain pesen dia. Dia bukan manusia. Kalau manusia biasa, orang bersin dia akan, mata dia mesti tutup automatik. Sebab tu kalau bawa kereta, tiba-tiba nak bersin,
Pegang steering kuat-kuat. Sebab apa? Sebab waktu tu kita akan tutup mata. Bahaya walaupun sesaat. Pegang steering kuat-kuat. Jangan terbabas dan sebagainya. Itu antara fakta bersin. Dan lagi apa fakta bersin? Kita tak akan bersin ketika tidur. Takkan. Tak ada orang yang boleh bersin ketika tidur. Kalau dia bersin ketika tidur tu, boleh jadi saya sebut macam tadi, dia bukan manusia. Dia alien agaknya. Dia bukan manusia. Manusia biasa bersin, waktu tidur dia takkan bersin. Dan antara fakta yang baik adalah jangan sesekali kita tahan bersin. Jangan. Yang ni fakta yang baik. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi sebut Allah suka bersin. Bukan Allah suka bersin. Maksudnya bersin tu disukai oleh Allah. Sebab apa? Jangan sesekali kita tahan bersin. Nak bersin, lepaskannya. Sebab apa? Sebab bersin itu dapat mengeluarkan virus dan kuman yang ada pada badan. Itu kebaikan dia. Sebab tu bila bersin, kena tutup mulut. Jangan kita sebarkan pula virus pada orang. Kalau kita tahan, nak bersin, dia tahan. Dia tahan. Apa akan jadi? Antara kecederaan yang akan berlaku jika seseorang tahan bersin, antaranya boleh jadi gegendang telinga dia pecah. Bahaya. Kalau dah pecah gegendang telinga, boleh jadi apa? Pekak lah. Sebab tu kalau kita tahan bersin, dia seolah-olah macam nak meletup. Nasib baik tak meletup. Kalau pecah gegendang tu, langsung tak dengar. Gegendang telinga ni bukan tebal pun, macam duit, tak, nipis je. Lagi apa? Bila seseorang tahan bersin, dia boleh memecahkan salur darah pada mata. Itu pun bahaya. Ini kajian sains. Sebab tu Allah suka pada bersin. Tengok tu. Bila Allah sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis, ada pula kajian sains. Ia membuktikan apa yang Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan, sebab tu jangan kita tahan bersin. Kalau nak bersin tu, bersin je. Silakan. Cuma cover lah sikit. Jangan tunjuk sangat. Jangan tunjuk sangat. Okey. Seterusnya, ada soalan dia tanya, boleh tak kalau kita mengucapkan Alhamdulillah kalau kita bersin dalam solat? Di tengah solat ni, tiba-tiba kita bersin. Lepas tu kita cakap Alhamdulillah. Jawapan dia ada satu kisah dalam hadis. Satu ketika Nabi SAW menjadi imam dalam satu solat. Ada seorang sahabat ni namanya Rifa'ah. Rifa'ah ni tuan-tuan, dia bersin. Dia solat di belakang Nabi dan dia bersin. Lepas dia bersin tu, dia cakap apa? Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Tuan-tuan, dia dah bersin tu, dia ucapkan Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Bila dia ucapkan macam tu, maka terus solat. Habis saja solat, Nabi pusing belakang. Nabi tanya, siapa yang sebut perkataan itu tadi? Seorang pun tak mengaku, diam je. Takut agaknya. Nabi tanya kali kedua, siapa yang sebut tadi? Dia pun diam juga. Kali ketiga, siapa yang sebut? Nabi tanya. Maka Rifa'ah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Akhirnya dia mengaku. Bila dia mengaku, tuan-tuan, Nabi pun bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya melihat 30 lebih para malaikat berbondong-bondong naik ke langit apabila kamu mengucapkan ayat tersebut. Tuan-tuan, itu kebaikannya. Dalam kisah ni nak kata apa?
Nak sebut apabila seseorang itu bersin ketika mana solat, dia diharuskan, dibolehkan untuk mengucap alhamdulillah dalam solat. Yang penting apa? Jangan mengganggu bacaan rukun dalam solat. Contoh dia tengah baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, tiba-tiba dia bersin, acung alhamdulillah. Dia dah berhenti kat situ, dia sambung terus waladdallin. Itu salah. Padahal baru Ar-Rahmanir Rahim tadi, dia dah habis waladdallin. Tak sah solat dia. Dia kena ulang balik. Tapi kalau dia bersin, kemudian dia sambung pada ayat yang dia berhenti, itu boleh. Tapi dengan syarat. Kata Imam An-Nawawi, kata Syekh Ar-Ramli, dan pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan, jika seseorang bersin ketika mana solat, dia dibolehkan untuk mengucap alhamdulillah, tapi dengan syarat hanya sekadar dia seorang je dengar. Bacaan tu alhamdulillah, dia seorang je dengar, orang lain tak dengar. Itu kalau solat fardu. Kalau solat sunat, dia boleh sebut kuat alhamdulillah. Tapi kalau solat fardu, dia sebut alhamdulillah, dia seorang dengar, orang lain tak dengar. Beza orang solat fardu dengan solat sunat. Itu jawapan daripada Syekh Ar-Ramli. Jadi kalau kita terbersin waktu solat isyak, maka kita dibenarkan untuk ucap alhamdulillah, tapi dengan suara yang perlahan, kita seorang je dengar, tak perlu sebut kuat-kuat. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu berkaitan dengan bersin, adab-adab bersin. Jangan bersin dengan kuat, jangan bersin menghala kepada orang, jangan bersin menghala kepada makanan, tutup mulut ketika bersin, dan mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Itu adab dia. Kemudian kita masuk pula pada menguap. Hadis tadi sebut wa ammat tasa'ubu, manakala bagi menguap pula, fa innama huwa minasyaitan, sesungguhnya menguap itu adalah daripada syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, apabila salah seorang daripada kalangan kamu menguap, maka dia hendaklah menahannya selagi mana dia mampu untuk tahan. Maksudnya apa? Kalau boleh, jangan menguap, tahan. Boleh tak buat? Susahlah Ustaz. Susah nak tahan menguap ni. Betul, memang susah. Kalau bersin, kita kena lepaskan. Kalau menguap, kita kena tahan. Beza dekat situ. Beza di situ. Kalau bersin, kita kena lepaskan. Kalau menguap, kita kena tahan. Sebab apa? Sebab Nabi sebut menguap itu datang daripada syaitan. Fa inna ahadakum idza tasa'aba, apabila seseorang itu menguap, maka fadhahika minhu syaitan, bila syaitan nampak kita menguap, apa syaitan buat? Syaitan ketawa kan tuan-tuan. Syaitan suka orang menguap ni. Syaitan suka orang menguap. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, orang yang menguap sebaiknya kita tahan, jangan bagi menguap. Macam mana nak tahan tu? Macam mana nak tahan menguap? Pandai-pandailah tahan. Iaitu masing-masing punya teknik. Ada yang menguap, dia nak tahan menguap, dia tutup mata, dia pejam mata. Pandai-pandai dia, dia tarik, dia tutup hidung. Betul lah. Kalau tak nak bagi menguap, kena tutup hidung. Entahlah, saya pun tak tahu. Jadi nak tahan menguap tu pandai-pandai. Kalau boleh, jangan menguap. Sebab apa? Sebab menguap itu datang daripada syaitan. Apabila seorang menguap dengan mengucapkan bunyi itu,
maka syaitan pun ketawa. Bagus budak ni menguap. Yang ini kawan aku. Lagi-lagi waktu solat, lagi syaitan suka. Oh, ini member aku ni. Memang waktu solat, waktu favorite untuk kita menguap. Waktu tengok telefon tak menguap pun. Tengok TV tak menguap. Solat confirm menguap. Baca Quran satu baris, dia dah menguap dah. Tapi kalau tengok TV, sikit buka mulut pun tak ada, tenganga je. Tapi menguap tak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, idza tasawaba ahadukum falyumsika biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Okey, antara adab menguap adalah yang pertama, hendaklah dia tutup mulutnya. Kalau dia tak tahan sangat, menguap juga akhirnya, maka apa yang dia kena buat? Tutup mulutnya. Sebab apa? Kalau dia tak tutup mulut ketika menguap, maka Nabi sebut fa inna syaitana yadkhul. Syaitan akan masuk ke dalam mulut dia. Tak nampak pun Ustaz. Nampak betul-betul baru tahu. Syaitan masuk dalam mulut. Nak tengok ke? Tuan-tuan, bagi seseorang yang tak tahan sangat nak menguap juga ni, tutup mulut dia. Dan kalau dia tak tutup, maka syaitan akan berbondong-bondong masuk dalam mulut dia. Sebab apa? Ini kawan aku, tempat tidur aku kejap lagi ni, mulut dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cara nak tutup mulut pun ketika menguap, Islam ajarkan. Cara dia macam mana? Dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Munawi, kitab Faidul Qadir, dia sebut, jika seseorang itu menguap, maka hendaklah tutup mulutnya. Jika dia tutup menggunakan tangan kanan, maka hendaklah dia tutup dengan telapak tangannya. Kalau dia tutup dengan tangan kiri, hendaklah dia tutup dengan belakang tangannya. Nampak macam mudah, tapi Islam ajarkan benda tu. Tuan-tuan, beza. Kalau dia tutup dengan tapak kanan, tangan kanan, tutup dengan tapak tangan. Kalau tutup dengan tangan kiri, belakang tangan. Tuan-tuan, itu kata ataupun pendapat oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Jadi kita boleh amalkan. Kalau dah menguap tak tahan sangat, boleh tutup dengan tapak tangan kanan. Kena tutup. Kalau tak tutup, syaitan masuk. Sebab tu kalau baby kecil-kecil dia menguap, atuk-atuk dengan nenek-nenek ni, tutup mulut dia, tutup mulut dia. Sebab apa? Syaitan masuk ni. Betul. Nenek-nenek ni, dia cakap, walaupun dia tak baca hadis, tapi betul. Ada kebenarannya. Rupa-rupanya memang Nabi sebut dalam hadis, kalau menguap, tutup mulut. Sebab apa? Syaitan masuk. Jadi baby yang baru lahir, dia kan kena bedong. Kena bedong. Macam mana dia nak tutup mulut dia? Kecil lagi. Jadi yang besar ni lah tutupkan mulut dia. Tutup mulut dia. Supaya apa? Supaya tak masuk syaitan. Nampak macam mudah, tapi benda tu lah yang kita perlu buat. Tu adab yang pertama. Tutup mulut ketika menguap. Kalau tangan kanan, guna tapak tangan. Kalau tangan kiri, guna belakang tangan. Cuba try menguap. Tak payah try lah kot. 2. Kalau nak menguap, jangan mengeluarkan bunyi. Yang ini pun, ada orang dia menguap,
bunyi dia macam mana bunyi dia? Contoh, bagus budak tu. Terima kasih. Adik tu tolong bunyikan. Terima kasih. Bunyi dia sedap bunyi dia. Tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi, makruh hukumnya jika seseorang menguap mengeluarkan bunyi. Makruh. Jadi kalau nak menguap tu janganlah sebut saja-saja. Tak payahlah. Itu buat-buat nama dia. Itu buat-buat. Tuan-tuan, makruh hukumnya. Lagi-lagi ketika solat. Terutamanya ketika solat. Kalau dia menguap, siap package bunyi. Menguap package dengan bunyi, maka dibimbangi solatnya itu boleh jadi batal. Macam mana boleh jadi batal? Contoh, Allah time takbir tu dia punya panjang. Belum apa-apa hal syaitan dah masuk dulu. Baru takbir syaitan dah datang. Punya kuat syaitannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh tak baca macam tu? Tak boleh. Tak sempurna bacaannya. Yang itu yang jadi dibimbangi solatnya boleh jadi batal. Sepatutnya apa? Kalau dia nak menguap sangat dan tak tahan, maka dia perlu ulang ayat tersebut. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Menguap. Ulang balik. Maliki Yaumiddin. Jangan dia sambung Maliki dia menguap Din. Belum apa-apa hal dah din. Tak boleh. Batal solat dia sebab apa? Tak sempurna bacaan rukun Al-Fatihahnya. Sebab tu kita perlu jaga. Waktu solat ni tuan-tuan, memang antara tempat favourite syaitan kacau. Waktu solat, tempat kesukaan syaitan akan datang kacau. Sebab tu yang jadi menguap. Lepas tu dia jadi khayal. Khayal macam mana? Dia fikir benda lain. Dia bukan mabuk, dia khayal. Dia fikir baik, apa benda aku nak makan lepas ni. Dia nampak pula bubur. Dia nampak bubur. Sedap pula bubur kejap ni. Sedap tu bubur tu. Out. Tu syaitan kacau tu. Dia fikir bubur lah. Lepas ni nak beli burger kat mana Aduh sudah. Macam-macam. Favorite kacau. Syaitan suka kacau tu salat. Menguap itu juga salah satu cara syaitan kacau. Jadi sebab tu Nabi SAW menyuruh kita untuk tahan daripada menguap. Jangan kerap sangat menguap. Dibimbangi apa? Macam saya sebut tadi, boleh mengganggu rukun solat dia. Dia waktu takbir Allah Akbar, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Menguap dulu. Tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan rukun bacaan. Tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah. Padahal tadi baru at-tahiyatu tu. Dia punya panjang jauh jarak dia potong tu sebab menguapnya. Jadi tuan-tuan boleh dibimbangi apa? Batal solat seseorang kerana dia terlalu kerap menguap. Sebab itu Nabi suruh kita untuk tahan daripada menguap. Kalau kita suka menguap, maka syaitan pun suka pada dia. Syaitan akan ketawakan dia. Bagus, ini kawan aku. Dia kawan dengan aku sebab dia suka menguap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia antara perkara-perkara
yang kita boleh bincangkan dalam bab bersin dan bab menguap. Bersin disukai oleh Allah, menguap dibenci oleh Allah. Tapi bila disebut dibenci itu bukan bermakna tak boleh buat. Sebaiknya kita tahan. Kalau tak tahan, tutup mulut. Itu je. Tutup mulut. Itu yang kita kena buat. Dan kita perlu bersin dan juga menguap mengikut adab-adab yang telah ditetapkan. Okey. Itu bersin dan juga menguap. Walaupun perkara tu nampak macam remeh, nampak macam benda kecil, itulah dia agama Islam, agama yang sempurna. Daripada kecil-kecil perkara Nabi ajarkan, sampailah sebesar-besar perkara pun Nabi ajarkan juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung tajuk yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Tajuk kali ni kita buat bab baru, tajuk yang baru berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Jenis-jenis zakat, zakat ternakan, zakat tanaman, yang itu orang tak banyak sangat ada. Yang orang selalu tanya adalah zakat emas. Zakat emas ni memang ramai orang tanya. Berapa zakat yang kita kena bayar kalau ada emas sekian-sekian? Macam mana kita nak kira bila kita kena bayar zakat? Saya ada emas 1 kilogram, saya kena bayar zakat tak? Emas 1 kilo, banyak tu. Macam mana dia pakai? Daripada sini sampai ketiak dia 1 kilo. Kena tak dia bayar zakat? Berapa berat minimum yang diperlukan untuk saya wajib bayar zakat? Ada emas yang dipakai, yang itu berat dia lain. Emas yang tidak dipakai, yang itu berat minimum dia lain. Nanti kita akan bincangkan. Dan kita akan sebut juga berkaitan dengan balasan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Yang ini memang disebut dengan jelas dalam hadis. Kalau dia tak nak bayar zakat, apa yang dikenakan kepada dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung pada 2 minggu akan datang. Dan insya-Allah kita telah masuk pun bulan Muharram, dan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk banyakkan berpuasa pada bulan Muharram, terutamanya pada bulan ataupun hari ke-10 Ashura. Hari Ashura bila? Hari Isnin. Hari Isnin, kalau tak silap saya lah. Betul kot, Isnin. Jadi kita digalakkan untuk puasa pada hari Isnin. Dan Nabi juga galakkan untuk kita gabungkan dia, couple kan, pasangan dia 9-10 ataupun 10-11. Yang itu okey. Kalau nak lagi bagus 9-10-11, yang itu lagi bagus. Sebab apa Nabi suruh buat macam tu? Untuk bezakan kita dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi pun berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Jadi sebaiknya kita umat Islam, kita buat 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Ustaz, 9 tu hari Ahad ada open house. 10, 11 terpulang. 10, 11 puasa 10, 11. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa, banyakkan puasa pada bulan Muharram. Tak dapat 10, 11, 9, 10. Tak dapat 9, 10, 10 saja pun boleh. Ustaz, 10 pun saya tak dapat puasa. Suka hatilah. Yang penting apa? Puasa pada hari Ashura, Allah ampunkan dosa dia setahun yang lalu. Baru masuk tahun baru, Allah ampunkan dosa lepas. Special. Kita puasa Arafah, Allah ampunkan dosa yang tahun lalu dan akan datang.
Jadi ada orang tanya, ustaz yang tengah-tengah tahun ni macam mana? Tahun lepas punya dosa ampun, tahun depan punya ampun. Yang tengah-tengah ni, jawapannya puasa Ashura, genap 3 tahun. Nampak? Bila puasa Ashura dah masuk tahun baru. Tahun lepas tu bila? 1443. Waktu kita puasa Arafah 1443. Tahun diampunkan 1442, 1444. 1443 tak ampun lagi. Macam mana nak bagi komplit dia? Puasa Ashura dia komplit, 1443 diampunkan dosa. Jadi 3 tahun komplit dosa diampunkan. Senang tak? Mudah. 2 hari je puasa. 2 hari puasa, 3 tahun dosa diampunkan. Itu package berbaloi-baloi tu. Tak ada siapa boleh bagi. Hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang. InsyaAllah kita sama-sama puasa bagi yang berkemampuan. Wallahu alam. Sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.